Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Ruqaib, ketua-ketua jabatan, para pegawai, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berterima kasih kepada pihak Majlis Daerah Marang kerana pada hari ini sudilah untuk menjemput saya berkongsi sedikit pengalaman dan juga mungkin kaedah-kaedah lah yang saya ambil sebagai seorang bekas kaki tangan awam dan juga sekarang ini beramal sebagai peguam bela hukum syar'i. Tuan-tuan, saya juga sebelum ini 16 tahun berkhidmat dengan orang kata national service lah, berkhidmat dengan pihak kerajaan dan juga agensi, dan saya meletakkan jawatan saya pada tahun 2018. Selepas itu memang saya terus mengorak langkah beramal sebagai seorang peguam bela hukum syar'i. Tuan-tuan, sebenarnya pada hari ini saya diamanahkan untuk berbincang tajuk berkaitan dengan skema. Okay? Dan apa kaitannya dengan kita sebagai penjawat awam? Kan? Skema ni dia tak reti ataupun dia tidak memilih orang lah. Kan? Dan biasa memang kalau saya pergi ke mana-mana, saya akan bawa tajuk-tajuk ini. Mudahnya aku diperdaya. Tak kiralah jabatan kerajaan ke swasta, di masjid surau pun. Alhamdulillah saya ada tauliah mengajar negeri Selangor dan juga Terengganu. Jadi isu-isu macam ni saya akan ceritakan jugalah, jelaskan kepada publik. Sebab tuan-tuan, skema ni dia tak akan berjaya dalam melaksanakan tugas dia tanpa ada orang-orang macam kita. Macam mana? Kejap lagi kita tengok. Okay, so mungkin kita ada slide saya dah sediakan. Mungkin ada beberapa slide tu kita akan skip, dan kita akan berbincang secara detail dalam topik-topik yang tertentu. Okay, dan sekiranya tuan-tuan ada soalan, saya difahamkan selepas saya tamat perbincangan presentation ini, mungkin kita ada buka Q&A. So mungkin boleh dulu lah kan, sampailah habis supaya kita punya flow tu kita boleh terus habiskan main topik, kemudian kita akan buat Q&A. Okay, next. Okay, yang ini ada video je lah, tapi ini awal-awal lagi tak ngantuk kan. Okay, tak apa, kita terus. Okay, InsyaAllah hari ini kita akan bincang dalam beberapa topik lah. Okay, pertama definisi, kemudian kita akan sentuh berkenaan dengan penipuan keuangan, penipuan cyber, penipuan dalam rumah tangga. Kemudian kita ada tambahan berkenaan dengan apa kaitan kita dengan kita sebagai penjawat awam, dan yang terakhir solusi dia, kaedah macam mana kita nak tangani. Kita tak naklah kita duk sembang-sembang cerita-cerita tapi tak tahu apa benda yang kita nak buat. Kan? Okey, untuk yang pertama, kita tengok jenayah penipuan di Malaysia. Okey. Dari sudut definisi. Definisi tuan-tuan, Dewan Bahasa dan Pustaka, apa itu kalau kita istilah kat sini apa? Lebong, tipu, lipat, corner, benda lagi. Macam-macam lah, kan? Dan yang paling mudah sekali, ayat-ayat BBNU ni apa benda? Scammer, scam. Even anak-anak kita sendiri kadang-kadang dia scam kita pagi-pagi. Dia kata sakit perut lah, dia kata itulah, inilah, kan? Padahal dia tak siap kerja rumah punya. Tak nak pergi sekolah.
kan? Lepas tu di scam kita lah rupanya. Mulai-mulai ada dia budak-budak ni, kan? Okey, kalau tengok Dewan Bahasa, maksud tipu, scam ni bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu ni tipu lah, iaitu perbuatan curang, kata-kata dusta, helah, muslihat atau belit. Yang ini definisi yang diberikan oleh Dewan Bahasa Pustaka untuk perkataan perdaya atau tipu. Maksudnya kalau orang tu dia curang, perbuatan curang, sepatutnya dia pegang harta itu sebagai pemegang amanah, tapi dia klepek duit tu, maksudnya dia curang lah, dia tipulah duit orang tu, kan? Seorang yang telah diamanahkan, contohlah peguam lah, diamanahkan untuk pegang duit klien dia, jual beli rumah, tanah, kan? Dia learning kat sini banyak tuan-tuan, saya tengok dia orang buat cash transaction. Berani. Kawan-kawan kita, tuan-tuan tanah ni, broker tanah ni, jual tanah minta cash. Yang pembeli tu pula bagi je, tiba-tiba kena lipat. Tanah sepatutnya harga 90-100 ribu, tapi dia kerana broker ni ke owner dia kata, beli dulu lah, kita dok dah lagi pecah sepadan. Jadi kalau dah pecah sepadan, gerai individu mahal. Nak beli sekarang ni, kita offer 45,000 je. Bawa bayar lah 45. Dia bayar 45 cash kepada orang tu. So apa yang berlaku? Kebiasaannya, terima kasih, selamat Hari Raya, kan? Satu perjanjian pun tak ada, bayar pula pakai cash, alamat lah. Itu isu yang pertama, curang. Kemudian kata-kata dusta, tipu lah, kan? Ni musim kita dah lepas, musim tipu-tipu ni lah. Ni ada live ni bahaya sikit. Janji macam-macam, kan? Dah dapat, apa pun tak ada, kan? Itu kata-kata dusta. Ataupun dia sendiri tahu yang apa yang dia nak sampaikan tu tak betul, tapi dia tetap bagi tahu seolah-olah benda tu betul, tapi jauh di sudut hati dia, dia kata sebenarnya aku pun tahu tak betul pun apa yang aku sebut ni, kan? Itu kata-kata dusta. Kemudian helah, muslihat atau belit. Yang ni ciri-ciri ni memang ada lah kepada para penipu-penipu, scammer sekalian. Okey, kejut saya. Okey, seterusnya dari sudut undang-undang. Lawyer dia tak ada benda lain lah, kan? Kalau ustazah dia akan bagilah ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau lawyer ni dia bagi section lah. Tanya buat video kita, kan? Okey, yang pertama section 415. Nanti kita akan perincikan 415 tu. Kemudian 420, 424. Dan ada juga tambahan kepada section 411, iaitu kalau melibatkan keldai account. Kita akan bincangkan juga sedikit. Saya nak sentuh sikit keldai account. Okey, next. Okey, kalau kita tengok section 415, kesalahan di bawah kanun keseksaan memperuntukkan bahawa barang siapa yang memperdayakan mana-mana orang secara fraud atau tidak amanahnya, mendorong mangsa menghantar sebarang harta kepada sesiapa ataupun memberikan kerelaan kepada orang tersebut untuk menyimpan harta dengan secara niat mendorong orang yang terpedaya itu untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa yang mana mendatangkan keburukan, kerosakan dan kecederaan kepada tubuh, minda, reputasi dan harta. Okey, itu yang pertama, apa yang disebut sebagai section 415. Okey, kemudian penipuan berlaku apabila orang yang membuat representasi atau kenyataan mengenai suatu fakta itu walhal dia sendiri tidak percaya. Saya dah sebut tadi itulah, kan? Musim ni dah lepas. Okey, seterusnya kita pergi pada section 417, iaitu hukuman. Yang tadi 415 tu definisi penipuan. Maknanya ada melibatkan harta ataupun tak melibatkan harta. Dia ada kategori-kategori. Dan kalau kita tengok, setiap kesalahan itu ada pada section 417, 419, 420. Okey, section 417, hukuman maksima penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan penipuan yang tidak melibatkan penyerahan dan penjejasan harta. Maknanya ditipu kita kata tipu buta-buta lah. Contoh musim banjir ni. Musim banjir ni
mana-mana individu dan keluarga yang dipindahkan ke PPS, setiap ketua keluarga akan menerima sagu hati atau bantuan one off sebanyak RM3,000. Contoh kan? Jadi ramailah orang yang tak pasal-pasal ni, air naik kat tangga je dia rasa dia kena dah pergi. Dan rupa-rupanya dia, bila dia pergi tak dapat, atau dapat saja jumlahnya tak cukup RM3,000 kan. Mana ada orang nak bagi banyak tu kan. Kalau yang kita ada pun peruntukan persekutuan peruntukan negeri ada, tapi tak banyak. Tapi orang ni kata dapat RM3,000. Okey, maknanya tak ada apa-apa kan, kerugian sajalah. Okey, kemungkinan besar individu yang menipu tadi tu boleh dikenakan di bawah Seksyen 417. Okey, kemudian Seksyen 419 bagi jenis penipuan secara menyamar. Yang ini orang menyamar, contoh dia kata dia ni minta maaf tuan-tuan, abang-abang badan apa uniform ni, dia mengaku kata dia ni penguat kuasa. Lepas tu pergi kat kampung-kampung, pergi pau duit. Bukan kita, tapi sebab mereka ini nak menjatuhkan imej kita, dia orang buat. Kadang-kadang dia tak pakai uniform pun, dia kata oh saya gini-gini, saya ketua penguat kuasa, Pok tak boleh buat gini pun. Kalau tak kena denda RM4,000 ni. Tak apa kalau Pok tadi RM400 jadi lah. Memang ada kesalahan bribery, ada kesalahan rasuah. Tapi adakah dia seorang penjawat awal yang sebenar? Tak. Dia hanya menyamar sahaja. So untuk kesalahan rasuah di bawah SPRM tu mungkin payah sikit nak disabitkan, sebab dia bukan individu yang berautoriti. Tapi kalau tuan-tuan yang berautoriti buat gitu, cari nahas, cari nakik. Okay? Yang ini orang yang entah mana-mana mengaku, okay? Dan dia perdaya orang tu. Maksudnya bila dia menyamar, okay, hukuman dia tidak penjara tidak melebihi daripada 7 tahun atau denda, atau kedua-duanya sekali. Tak lebih 7 tahun. Maknanya 3 hari, 3 bulan, 3 tahun boleh. Atau denda, atau kedua-duanya sekali. Denda ni kadang-kadang tuan-tuan, memanglah mana-mana peruntukan undang-undang yang memperuntukkan penjara dan denda, okay, dia akan tengok berapa kerap ataupun ada tak rekod jenayah kita. Kalau first timer, kali pertama kita buat kesalahan, kebiasaannya mahkamah ada kuasa budi bicara untuk tidak kenakan pemenjaraan. Apa yang dia buat? Dia akan bagi denda yang munasabah, yang agak-agak lah kan. Kalau lah dia kata dia menyamar, contoh macam tadi buat kuasa, biasanya kenalah dalam RM5,000. Gagal bayar 6 bulan penjara. Tapi tolonglah bayar denda okey lagi, dan penjara payah. Okey. Dan untuk Seksyen 420, penipuan yang mengakibatkan sebarang kerosakan harta atau barangan kepada suatu pihak lain, maka hukum penjara tidak kurang 1 tahun, okay, dan tidak lebih 10 tahun. Maknanya tuan-tuan, kalau yang disabitkan di bawah kesalahan Seksyen 420 ini, confirm check in Pulau Kengga 12 bulan. Kalau Pulau Kengga lah. Kalau kena kat lain, Kalang Cepa ke, Kajang ke, Sungai Buloh ke, mana lagi kan? Kalau 420 memang okey. 420 ni macam mana? Contoh yang saya bagi tadi, lipat duit, tipu tanah kan. Sebab pertama dia ada monetary value, ada tanah tadi tu yang telah dipindah milik, tapi tak pindah milik, duit dia hangus kan. Orang mangsa kena tipu RM45,000, habuk pun tak ada kan. Jadi kalau kita fikir logik dan munasabah lah kalau dia dikenakan penjara setahun sebab dia dah tipu. Ni memang skema-skema yang banyak ni, kebanyakannya kita boleh charge dia di bawah 420. Sebab skema ni ialah masalah yang berlaku sekarang tuan-tuan. Kita tak boleh nak locate scammer. Orang yang menipu kita tu rupanya dia tipu atas tipu.
kan? Bukan dia sendiri. Kalau impung niaga, kan, jadi buat bisnes JV, lepas tu kena lipat dengan partner, okey, itu tahan lagi. Sebab kita tahu, kan, kita beli barang, supplier tipu, barang ambil, duit tak hantar. Ini kawasan-kawasan kita ni ramai yang suka sangat bisnes apa? Bisnes minyak masak. Minyak masak subsidi paket tu. Confirm dia kata. 3 tan order setiap bulan. Bos kena bayar kos ni je. Kita bayar bos 40 sen. Sebit 4 sen, 20 sen, gitulah macam-macam. Itu yang banyak. Cerita bab minyak subsidi. Yang banyak juga sekarang ni bab pasir. Kita antara negeri yang sedang membangun, bab kata MB sekarang nak masuk Gear 5, Gear 6 kan. So for sure industri akan pesat, pembangunan akan dipesatkan. Maknanya permintaan terhadap pasir tinggi. Adalah orang yang kata, oh kita sekian-sekian, oh kita baik dengan orang ni, oh kita ni, oh kita ni. Bos nak tak? Confirm kita dapat ni, projek ni paling-paling tidak 300,000. Bayarlah dia kata. Bayar-bayar, tu yang banyak. Sebab tu tolong tuan-tuan, kalau ada bisnes-bisnes yang macam ni, tolong, sama ada kita ke, saudara mara ke, tolong jangan terlibat. Lepas tu pula kita ni banyak hutan. Ramai juga yang kononnya, oh kita dapat anugerah, hutan ni boleh angkat, dapat ni, tak payahlah. Itu macam hutan sebelah lah. Kan? So banyak mereka ini akan menggunakan yang kita rasa macam logik juga kan. Belanja tak banyak, tapi untung besar. Itu benda yang depan mata. Ini kejap lagi kita masuk pula dalam scammer online pula. Okay, so next. Yang ini paper cutting lah. Scammer. Semalam berita TV9. Berita semalam di awal-awal minit. Sebab tengah-tengah minit tu ada gambar saya. Tuan-tuan cari lah. Di awal-awal tu pihak PDRM JSJK Bukit Aman maklumkan mereka dah berjaya tumpaskan sindiket pelaburan Yomax. Yomax. Berapa puluh ribu? Bukan puluh ribu, 66 juta ringgit. Bukan puluh ribu tau. Yomax ni apa? Yomax ini pelaburan online berkait dengan Bitcoin. Bitcoin tu apa? Kejap lagi kita bincang. Okay, dia tak boleh cepat-cepat lagi kan? Okay, next. Sekarang kita tengok ada penipuan keuangan. Okay, penipuan berniaga kad kredit ni tak banyak dah. Ini saya percaya tuan-tuan tak banyak kad kredit dah. Dulu saya ingat zaman saya dulu mula-mula servis, bayarlah kita komen. Kan, gaji tetap, mana bank yang tak offer kita kredit kad? Kawan saya ada seorang tu 12 kredit kad dia tunjukkan saya. Buka berang 12 keping. Maknanya kalau lah contoh kita gaji dulu 2,000 contoh, kan, biasa berapa kali ganda dia bagi? 10 kali 20,000 sekeping. Agak-agak tak mabuk kita. 20,000 sekeping belilah apa-apa kita rasa kita nak beli. Lepas tu mulalah. Dan akibat daripada itu jugalah ramai di kalangan anak muda pada ketika itu yang berumur 35 tahun ke bawah diisytiharkan bankrupt. Sebabnya kredit kad lah. Dan dulu tuan-tuan, untuk kredit kad masa zaman saya dulu, zaman saya macam cakap dengan cikgu yang tak roh. Zaman mula-mula saya berkhidmat dulu, untuk bankruptkan seseorang, hutang hanya pada kadar 25,000 saja. Kalau kita ada kredit kad, memanglah kalau ada 3 kredit kad nak bayar, memang confirm lah melebihi had 25,000. Dah satu bank 20,000, 3 bank 60. Tak mampu bayar, bank bankruptkan kita. Kemudian dia naikkan pada kadar 50,000. Kuranglah sikit orang-orang yang dibankruptkan. Kemudian selepas post-Covid,
dinilai semula pada kadar 100,000. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kredit kad ke, ada hutang yang kurang daripada 100,000, kalau ada debt collector, pemungut hutang, dia kata, kalau mu nak bayar aku bankrupt kamu, pergi kat dia, ketuk kepala dia. Kalau boleh lah, dia cakap telefon je kan? Sebabnya tak boleh. Hutang kita baru 30,000, nak bankrupt tang mana? Undang-undang apa dia pakai? Jadi jangan salah faham. Puak-puak ni, dia orang bukannya reti sangat undang-undang. Dia tahu dia dapat duit. Debt collector, dia punya gaji dia berdasarkan percentage kan. Banyak dia buat collection, banyaklah percentage dia. Jadi dia akan gunalah. Kadang-kadang ada yang debt collector ni, dia guna kepala surat seolah-olah kepala surat lawyer. Firma guaman, dia punya kepala surat dia akan tulis Tuan Nizam Amin & Co atau Mrs. Tuan Nizam Amin & Co. Dia akan sebut gitu. Dia tak ada tulis Tuan Nizam Amin & Co sedang berhad. Kalau ada sedang berhad, itu debt collector, bukannya lawyer. Kena ingat tu. Jangan dapat surat macam tu melenting lah. Bukan saya ajar untuk kita mengelak daripada apa yang kita dah buat. Cuma kita kena hati-hati. Sebab kadang-kadang debt collector ni, dia collect duit kita, tahu-tahu kita dah bayar kan, tak ditolak-tolak pun. Sebab dia orang akan ambil portion dia dulu, percentage dia dulu, baru dia bayar kepada pihak bank atau kreditor kan. Okay, next. Panggilan helah panggilan telefon. Okey, tak banyak sangat dah yang mengaku kata itu ini buat phishing kan. Dia kata dia daripada bank, lepas tu minta klik link, dah tak banyak. Okey, sebab dia orang dah evolve dah. Mereka scammer ni dia up to date tau. Jangan kata dia orang ni ketinggalan. Tak, dia 3-4 langkah ke depan daripada kita. Okey, seterusnya. Pinjaman bank, kita tak nak sentuh sangat. Skim Ponzi, yang ini banyak kepada skim-skim cepat kaya. Entah apa barang dia jual, tapi tiba-tiba dia kata untung tinggi. Pernah satu ketika kita buat skim pelaburan, nama dia Skim Tontager. Skim Tontager. Saya tak pasti tuan-tuan pernah dengar ataupun tidak. Benda ni memang heboh lah di Pulau Pantai Barat hari tu. Skim Tontager, dia kata dia ni ada pokok gaharu. Skim pokok gaharu. Dia banyak lah. Dia kata dia start daripada pokok gaharu. Ada dah pokok gaharunya tu, ladang tu beratus ekar di kawasan hutan di negeri Kedah. Jadi mana-mana yang nak melabur ni boleh melabur dalam skim dia dan dijanjikan keuntungan yang agak tinggi. Kadang-kadang 5% sebulan. Bila 5% sebulan tu berapa? 60% setahun. Kan tinggi lah. Kan masuk 1,000 maksudnya dapat 600 balik untung. Maknanya setahun tu kita akan dapat 1,600. Modal dapat 1,000, untung dapat 600. Kan? Dan skim Ponzi ni hidup bila ada orang, dia punya apa kita panggil anak-anak dia ni, upline dengan downline. Dia sama je macam piramid skim. Mati level sama je. Cuma mati level tu kita licensekan dia di bawah KPDN HEP. Sekarang ni KPDN KK ada. Dah 3 tahun, 4 tahun tukar 3 kali. Macam mana kita tak pening kan? Tapi nak sebutnya skim MLM ini dilesenkan. Dan maknanya produk-produk itu kita tahu apa benda. Ini entah mana-mana skim ni buat itu dapat. Kita sebagai seorang, kebetulan kita ni pegawai, bawah kita ada 13 orang, kita paksa 13 orang tu masuk dengan kita. Lepas tu dalam 13 orang ni pula ada seorang team leader, bawah dia ada 3 orang, dia paksa 3 orang tu masuk. Tak pasal. So itulah skim Ponzi. Biasa kan? Yang kita dengar tu MLM lah dulu kan. Parti apa kan, tak nak sebut lah. Sebab dia tak taja program kita hari ni kan.
Kalau ditaja, kita sebut. Okey, so seterusnya ini antara lain juga skim-skim pelaburan. Kalau tengok berapa tu, polis terima 2,500 laporan penipuan babitkan kerugian kira-kira 4.4 bilion. Dan baru ni yang kita tengok, Datuk Seri lah, kononnya Datuk lah, pelaburan tak apa-apa punya pelaburan. Bukan saja orang Malaysia yang kena tipu, orang luar pun, orang Turki, orang Indonesia, ramai juga. Bijak orang kita ni. Bak nipu nombor 1, bak flat orang nombor 1, bak kena tipu pun kita nombor 1. Sebab sekarang ni kita duk kata, oh orang tipu. Macam mana pula nanti kita pula menjadi sebahagian daripada scammer ni. Yang ini yang kita kena elakkan diri. Okey. Solution untuk penipuan kewangan, jangan sekali-kali berhubung melalui telefon dengan mana-mana nombor yang tidak dikenali. Tuan-tuan, saya mencadangkan tuan-tuan yang mana ada telefon bimbit. Yang tak ada telefon bimbit, diam. Yang ada telefon bimbit saja, smartphone saja, tolong download aplikasi untuk kenal siapa yang call kita. Banyaklah, ada 3-4 kan. Saya tak nak sebut sekali lagi sebab itu produk, sebab kita ada live ni. So tuan-tuan carilah, sebab bila kita gunakan apps tu, sekurang-kurangnya kita tahu apa yang timbul. Kalau sebelum ini orang dah save number itu sebagai scammer, tak payah angkat. Kalau orang letak nama bank pula, kalaulah kita ni tuan-tuan tak pernah berurusan langsung dengan bank tu. Contoh kita, gaji kita dibayar bank warna merun harap. Sebab saya bayar sewa dekat bank merun. Saya rasa tuan-tuan punya gaji pun bayar melalui bank merun. Contoh kita memang ada bank merun saja. Tiba-tiba bank warna kuning kepala riba tu kontak kita, kata kita ada hutang, kita itu, kita ni. Perlu jawab atau tidak? Tak perlu. Tak ada kena-mengenanya. Kan? Yang mana kena ni, ramai kena, dia good. Dia kata, oh, you ada credit card, nama atas nama you, kena bayar. Dah. Kalau kita tak pernah buat credit card bank tu, buat apa kita nak bimbang? Buat apa kita nak takut sampai terpaksa cari duit nak kena selesaikan? Kalau betul sekalipun, pergi start kereta, pergi kat bank tu, tanya, check balik, ada tak nama saya? Tak ada, tuan-tuan. Tapi mereka akan menggunakan situasi dan keadaan yang tidak dijangka-jangka. Okey, jangan hubungi nombor telefon yang diberikan oleh mana-mana individu melalui telefon. Sebaliknya, sila berhubung dengan nombor rasmi agensi. Maksudnya macam Tuan Fungsi kita sebut tadi, bank tak akan telefon kita dengan nombor private dia, nombor mobile kosong berapa-berapa. Biasanya mereka ini ada landline kan, nombor telefon, nombor telekom kan, nombor pejabat. So guna nombor pejabat lah. Janganlah kita telefon menggunakan nombor handset dia. Tapi tuan-tuan, sekarang ini keadaan teknologi ni canggih. Nombor telefon kita, dia boleh appearkan menjadi nombor telefon orang lain. Kalau contoh dululah, pengguna telefon cap buah. Kan, cap buah tu kalau dia buat private number, tobat lahum kita yang orang belah sini ni yang terima panggilan tu tak dapat, tak tahu nombor apa sebab dia letak private number. Kan? Dia boleh mengatasi sistem atau aplikasi yang kita dah upload tu. Kan? So kalau private number tu kita tahulah dia pakai telefon buah. Kan? Dan biasanya dia boleh divertkan nombor-nombor tu. Dan kadang-kadang dia orang bijak, kita cari nombor dekat website pun kan, memang tiba-tiba kita nampak, oh betul, tapi dia boleh divertkan nombor-nombor tu. Cuma kena hati-hatilah. Okey, seterusnya berurusan hanya dengan institusi kewangan dan pengurus wang Malaysia. Buat semakan dengan pihak berkuasa seperti PDRM, AC Bank Negara, KPDN, KK dan lain-lain agensi. Okey, ini solusi yang pertama. Okay, next kita tak nak. Okay, penipuan cyber. Kita ada sampai pukul apa 12.30. Okey, kita kena speed up sikit lah
Okey, yang pertama, cyber. Penipuan cyber. Tuan-tuan, kita ni kalau yang pertama, scammer berkenaan dengan love scam. Kenapa saya kata love scam? Sebab tuan-tuan, kita sebagai tuan-tuan sebagai kaki tangan kerajaan ni, masa depan terjamin tu. Kita sebagai ibu bapa, kalau anak kita kata dia ada minat seorang, soalan pertama sekali kita buat apa? Dia kerja benda swasta ke kerajaan? Oh, ni belajar lagi tapi cikgu nak minta poli. Okey, boleh. Kawan lah, mu kawan lah. Habis dia belajar tak apa. Habis apa kursus pun tak apa. Calon mu ni siapa? Cikgu. Okey, cikgu boleh. Calon mu ni siapa? Tak tahu kau. Rasa kerja-kerja majlis kot, ambil kontrak majlis. Yang itu payah sikit. Kenapa tuan-tuan? Bila sebut penjawat awam ini, kita ada kelebihan, iaitu buat loan tanpa penjamin, kadar keuntungan yang rendah. So memang kita memang akan menjadi target. Dan nak pula love scam ini tuan-tuan, yelah maklumlah kan, abang mu ni lama dah mati, kak ni rasa seorang je. Dah lama, 3 bulan je abang mu mati, tapi kak rasa seorang, tak boleh. Jadi kadang-kadang nak mengisi kekosongan, masuklah dalam laman web mencari jodoh. Kadang-kadang saja suka-suka. Jangan kata laman web mencari jodoh, Facebook pun, apps lain. Ini belum kita cerita lagi bab bahana online ni terhadap rumah tangga. Masuk Facebook, friend dengan kawan lama satu sekolah, tanpa disedari hak kawan tu memang suka kita, hak lelaki tu, bini mati pula. Lepas tu kita ni pula memang ada masalah dengan tok lelaki. Mula berlaku tak? Berlaku. Yang lelaki menggatal-gatal pergi cari kawan lama tu buat apa? Menggatal pergi add budak-budak baru, anak-anak dara, nampak dah licin sikit tu buat apa? Kan dah jadi gaduh, kan? Jadi love scam ni berfungsi macam mana? Mana-mana individu yang memang kadang-kadang dia ni nak mencari pasangan, kadang-kadang nak berkawan, untuk pergi next level, next step, kan? Dia mungkin tak berani. Siapalah aku, aku ni kerja kat majlis je. Majlis daerah, bukan majlis perbandaran, bukan Dewan Bandaraya, majlis daerah. Siapalah aku, kan? Tapi nak test market lah, kan? Kita pun join, berkawan lah dengan seorang mamat ni. Nama siapa? Irfan. Irfan Al-Haq nama dia. Tengok gambar, jambu, handsome, janggut tak ada, bisai nipis, badan sado. Kemudian apa pula? Oh, dia sekarang ni berada di Dubai. Umur berapa? 45 tahun. Jadi Encik Irfan ni dah lah handsome, badan sado, kerja pula dahsyat. Kerja kat mana? Kat Dubai tadi kan? Kat Dubai, confirm lah kerja oil and gas. Cuba dia kata dia kontraktor majlis, tak nak kita layan kan? Tapi kerana dia kata dia ni dari kerja di Dubai oil and gas, maknanya orang yang kita rasa ada masa depan ni. Jadi kita pun berkawan lah dengan dia, kan? Every morning check, every night before we sleep, dia text kita, dia kata good night dia. Pagi-pagi dia bagi salam, Assalamualaikum sayang, how are you today? Dah solat subuh, yuk kita solat bersama. Mu mu ada kat mana? Aku dekat sini nak solat jemaah mana? Agak-agak lah. Tapi kalau jiwa kita kosong tuan-tuan, kita nak tak? Nak? Mana-mana suami yang tiba-tiba ada wanita yang memang dah lah ada package lah, full package, kan? Tiba-tiba buat macam tu,
Tanya kita, abang-abang dah solat? Bini kita sebelah nak cara kita. Aku gerak mu tak gerak pun. Molek-molek ada. Cuti dia kata. Tak cuti pun. Tapi tiba-tiba ada orang caring dia. Jadi mulalah cinta mula berputih. Yang mana lelaki, mana perempuan sama je. Nak dipendekkan cerita, biasanya kita akan dijanjikan dengan sesuatu. Love scam ni biasa dulu dia kata dia hantar hadiah kat kita. Bayanglah, daripada Dubai hantar hadiah jam, minyak wangi, hantar parcel. Dia kata, oh tak apa, I nak bagi you. Kita pun pelik kan. Kita kenal dia pun baru berapa bulan, batang tubuh dia, batang hidung dia pun kita tak pernah tengok. Tiba-tiba dia nak bagi hadiah kat kita. Agak-agak tok laki kita dah kahwin 30 tahun, 20 tahun, 3 bulan, ada hadiah tak dia bagi kat kita? Agak hadiah kahwin hari tu lah. Kayak gitu tunggu anniversary lah, setahun. Tunggu birthday lah, setahun kok. Sebab hari kahwin dia buat dekat hari birthday dia, setahun kok. Ini kawan yang kita tak kenal nak offer hadiah, jadi kita pun berbunga-bunga lah. Jadi kita pun okey lah. Tak apa ke? Tak apa. Hantar. Dah hantar 3 hari, lepas tu dia kata sorry, ada isu sikit. Parcel saya ni sangkut dekat KLIA, kat custom. Saya dah beli jam Rolex mahal ni, 300,000 kepada you only. Dengan satu phone lipat baru. Nak bagi, boleh masuk dalam parcel. Tapi dia kata tak boleh sebab kena sangkut dengan immigration, dengan custom, kena bayar aside. Dah berapa kena bayar? 3,000. Bayarlah kita. Sayang kan? Duk mikir bunga-bunga ni, kayak aku nak tunjuk ke orang kampung ni, aku dapat hadiah daripada orang Dubai. My future husband, my future imam. Mulai sebab tak sabar ni. Sebab nanti tuan-tuan dapat je parcel tu, kita nak ambil gambar kan. Thank you dear. Talk dalam Facebook. Nak saja nak pergi nyekik kawan kita sebelah tu kan. Tiap-tiap hari duk ngata kita. Jadi itu yang pertama, biasanya kita kena bayar dulu. Kan? Dia akan suruhlah bayar 4,000. Dah bayar tu pula, dah lepas. dia kata pula, ada masalah. Rupa-rupanya dalam tu pula, biasa dah selesai kita bayar 4,000. Yang kedua, orang kononnya daripada immigration atau custom pula contact kita. Dia kata, puan, you ada terima barang daripada Dubai kan, atas nama sekian-sekian. Betul. Sistem kita tunjuk dalam parcel tu ada pasport antarabangsa ada 3 keping, ada kad pengenalan Malaysia ada 3 keping juga. So sebenarnya ini satu kesalahan, sebab kita boleh tuduh you ni bawa akta memerangi atau isytihar perang dengan negara. Macam-macam lah disebut kan. Sebab ini ialah seolah-olah dibuat perdagangan manusia lah, ini barang terlarang. So kita kena penalti. You kena penalti. Untuk selesaikan benda ni kena bayar. Kalau tak bayar, kita akan bagi tahu polis datang rumah ambil you. Kalau kita kerja macam ni, tiba-tiba petroka datang jemput kita, tak kembali kan? So itu yang kedua. MO yang kedua, dia akan minta kita, paksa kita juga untuk bayar. Sebab kononnya kita dah terkena. Yang ketiga, dalam love scam ni juga, biasanya kita akan diperangkap. Selain daripada kita ditipu kerugian wang ringgit, kita juga kemungkinan besar akan menjadi sebahagian daripada scammer. Caranya macam mana? Caranya kita dipaksa ataupun terpaksa, atau tanpa kita sedar, kita jadi kedai account. Contoh, Irfan tadi, dia kata, I nak balik Malaysia ni sempena ujung tahun. Tapi tiba-tiba I kena tangkap dengan immigration Dubai. Sebab ada orang komplain, kata I bawa cash. Memanglah I bawa cash sebab I nak bagi kat you, tapi I kena tahan sekarang ni. So duit yang I bawa ni pun kena rampas. So boleh tak you tolong settlekan, you tolong bayar. Tolong Pak Arab ni minta RM900. So dia kata, alamak, I pun tak ada 900 ni. Tak boleh ni, macam mana ni, tak,
I tak ada, memang tak ada langsung ni. I pun duk ingatkan you nak bagilah. Okay lah, macam ni lah. Kalau you tak ada, I ada kawan dari Brunei nak transfer duit, tapi you know lah, bila I dah kena tangkap, I punya account bank semua kena beku. Boleh tak you pinjamkan duit you, you pinjamkan account you, you buat online banking. Kalau tak buat, kalau ada, you bagi you punya username, you bagi you punya password. So that my friend from Brunei transfer duit 900, so I can withdraw on myself. I boleh transfer. I nak sekejap je, mungkin dalam 2-3 jam je, atau 2-3 hari je I nak pinjam account you. Boleh tak? You kan sayang I. Kita ni pun betul juga kan, nak tolong my future husband ni kan, nak balik ni. Kita pun dah heboh dah kapung ni, khabar bakal tunang kasih kita ni nak balik. Dah siap nak sembelih lembu dah ni. Baru nak kenal kekayah kan, belum tunang lagi, tapi excitednya. Okey lah, tak apalah, I tak mampu nak bagi duit kat you, I boleh bagi you account ni, tapi kena cepat-cepat lah. Jadi the moment tuan-tuan kita serahkan account kita kepada Mamat ni tadi, maka bermulalah masalah kita pula sebagai Keldai account. Kenapa tuan-tuan? Scammer ni dia akan gunakan pula account kita ni untuk tipu orang lain untuk bayar. Contoh tadi tu kan, pegawai immigration tu dia kata kena bayar berapa ribu. Bayar ke akaun mana? Akaun sekian-sekian. Dia tak akan minta bayar kepada ketua pengarah immigration. Apa masalahnya kan? Jabatan kerajaan dia tak akan terima wang. Kan? Saya rasa kat sini pun dah cashless ke belum lagi. Tapi banyak tempat-tempat yang front office tak akan terima cash. Semua sama ada pakai debit card ataupun pakai credit card. No more cash. Kan banyaklah keistimewaan dan kebaikan dia, dan ada juga kelemahan dia. Tapi tuan-tuan, maksudnya kalau scammer ni dia kata, oh you kena bayar kat sini, oh ini nombor akaun pegawai kita. Pula mana ada orang buat itu? Tapi kita percaya tak? Percaya. Dalam keadaan kita yang tak tahu menahu ni, kita pun transfer. So tuan-tuan, siapa yang dah bagi account number dia dari tu, which is ada password, ada username, terima kasih. Sama juga dengan kalau kita bagi kad ATM berserta dengan PIN number, yang itu pun terima kasih. Okay, so maksudnya bila kita dah bagi habis maklumat bank kita, dan kita akan menjadi sebahagian daripada mereka. Kalaulah mangsa penipuan tadi itu buat laporan polis, siapa yang kena? Kita. Sebab wang itu dimasukkan ke akaun kita. Scammer tu kena tak? Tak tahu. Kita pun tak tahu scammer. Kejap saya mengaku jadi Abu, kejap saya mengaku jadi Acong, kejap saya mengaku jadi Sebastian. Dulit lah. Kan? Siapa yang biasa pernah dapat panggilan telefon daripada scammer-scammer ni, cuba layan dia. Last kali kalau di kantor, apa dia cakap? Habis segala mak nenek lah dia maki kita balik, dan slang utama dia pun akan keluar selepas tu. Sebab biasa saya ni jenis melayan juga. Kalau kita ni free, layan lah, nak jadi modal kan, nak cerita balik ke you all lah kan, kita layan sampai habis. Bila dia kantoi, keluarlah rupa-rupanya dia ni daripada seberang, daripada belah Kalimantan. Mulai-mulai ada. Sebab tu kadang-kadang bahasa dia pun kita tahu. Scammer. Kita ni, okey lah, sebagai penjawat awam, kita komposisi kaum kita lah, kita kata kan, kita ni antara majoriti lah orang Melayu. Dan kalau bangsa yang bukan Melayu sekalipun berkhidmat dalam perkhidmatan awam, bahasa Melayu sure fasih. Memang fasih. Nak jabatan-jabatan yang berurusan dengan public. Kalau doktor lain lah kan, doktor pakar, dia jarang cakap sangat kan. Tapi ni kalau pegawai polis, bahasa Melayu dia memang tip-top tuan-tuan. Dia tak akan cakap subjek dulu, predikat kemudian, predikat dulu. Tak. Dia tak akan guna Google Translate dalam bercakap dengan kita. Tak. Jadi kita dah tahu dah kat situ. Kalaulah mana-mana orang minta kita transfer, tolong jangan transfer ke akaun yang kita tak pasti. Okay, next. Lagi ni, sikit lagi. Okay, ni MO dia, saya dah jelaskan sikit tadi.
Okey, Macau scam. Ini pun banyak juga. Yang orang mengaku dia dari mahkamah, yang mengaku daripada bank, yang mengaku daripada lembaga hasil, macam-macam. Okey, tip dia tuan-tuan, kalau jabatan kerajaan ni kita tengok hari bekerja dia. Kalau kita di Terengganu, kita dapat call pagi Ahad dan dia mengaku daripada IPD Sepang, kirim salam. Kalau dia kata dia ni daripada Mahkamah Al-Usta, kontak kita hari Jumaat, kirim salam. Mana ada function, orang tak buka lah. So yang itu tuan-tuan kena hati-hati. Dan contoh, kalau mahkamah, kalaulah dia kata dia ni dari mahkamah, dia kata, oh tuan ada satu saman yang belum dijelaskan, saya magistrate sekian-sekian, puan kena settlekan ni. Kita ada nombor kes, puan nak tak nombor kes, puan boleh semak sini. Dia pun bagi kes, nombor kes. Tuan-tuan kena semak, nombor kes mahkamah dia sama macam nombor plate kereta. Dia punya kod dia, depan dia, T untuk Pahang, C untuk T untuk Terengganu, C untuk Pahang, D untuk Kedah. Kelantan. Dia sama dia. Maknanya kalau TA kes itu kes mahkamah tinggi, TB kes mahkamah session, TC mahkamah magistrate. Cubalah tanya puan magistrate, puan tahu ya sini. Tanya dia kes dia berapa, kan? Mesti TC. So kalau dia kata, oh nombor kes kamu 2023/11/3993, tak payahlah, memang mengarut dan nombor tu. Dan mana ada magistrate call kita. Kita dalam jabatan kita pun tuan-tuan kan, ada tak pegawai pergi telefon orang luar? Tak ada. Kita nak telefon pegawai boleh tak? Tak boleh. Dia akan melalui PA dia dulu. PA dia pula tak boleh simply, oh bos, ada orang nak cakap dengan bos. Tak ada. PA akan siasat dulu. Ni siapa? Atas urusan apa? Ada appointment ke tidak? Barulah PA akan lepas, bos, Cik Nizam daripada Nampur nak cakap dengan bos. Okey. Mana boleh main terus sambung kan? Itu kita ada adab kita. Jadi maknanya kalau dia kata dia ni pegawai, telefon kita macam tak logik dia akal. Sebab kenapa saya kata gitu? Pengalaman kita sendiri. 41 dia takkan call sewena-wenanya orang lain. Paling orang kata tinggi ni 32 lah akan call orang luar untuk set meeting, kan? 41 ni dia akan datang share the meeting je. Itu biasa kan. Tapi kalau macam kita terima panggilan-panggilan macam tu, abaikan. Okay, so next. Macau scam. Kita ada 10 minit lagi ni. Ni tak apa, kita dah ni. Penipuan dalam rumah tangga, sebelum kita pergi kepada yang bikin tadi. Tuan-tuan, kita ni masing-masing ada pasangan. Dan kita tahu pasangan kita ni paling tidaklah dia punya status keuangan dia. Sepatutnya sebagai seorang isteri, kita kena tahu, abang, duit saya. Duit saya. Setuju tak? Setuju, bang, dia setuju bang. Bayar macam ni. Duit kita dia nak. Tapi tuan-tuan, kita nak sebutnya, kita perlu tahu, bila kita dah berumah tangga ini, kita dah berkongsi segala-galanya, perasaan, keuangan, hatta keluarga mertua pun kita share juga. Tapi berpada-padalah, kan? Janganlah share tak sepatutnya, kan? Janganlah tiba-tiba kita lebih sudu dari kuah. Kita menantu tapi duk sibuk sangat arrange harta tok tua kita. Ramai yang kita jumpa, dia tak ada hak pun. Dari sudut syariah tak ada hak, dari sudut law civil pun dia tak ada hak. Tapi berapa ramai yang buat? Okey, untuk keuangan sepatutnya kita kena tahulah. Suami kena tahu berapa pendapatan isteri dan berapa liability atau hutang isteri. Dan lebih-lebih lagi, isteri kena tahu
berapa pendapatan suami dan berapa hutang dia, lebih-lebih lagi kalau dia ada niat nak pasang satu lagi. Maksudnya tuan-tuan kena cari kaedah macam mana nak pastikan, nak menggagalkan hasrat cik abang kita ni nak pasang, nak buka cawangan. Cara dia macam mana? Ada tak? Next. Caranya kita buat carian. Carian apa? CCRIS. CCRIS. Kat mana nak buat? Kita boleh buat di Bank Negara Malaysia sahaja. Kita pergi dekat Bank Negara, kita bagi kita punya my card, thumbprint, dia akan keluar satu dokumen yang dipanggil penyata keuangan individu, which is CCRIS tu. Apa yang ada dalam tu? Dia senaraikan semua hutang-hutang kita, dia senaraikan semua akaun bank kita. Kalau kita buka 10 akaun bank, maknanya akan ada 10 akaun tersebut dan butiran. Kalau akaun dah ditutup, dia akan sebut akaun telah ditutup. Kalau last updated pada tahun 1993, dia akan nyatakan di situ. Kalau baru lagi updated, dia akan nyatakan. Sama juga dengan hutang. Kita ada loan rumah, ada akaun rumah dia. Berapa hutang kita lagi? Akaun pinjaman kereta ada, peribadi ada, pajak gadai pun ada. Jadi tuan-tuan, puan-puan kena tengok suami ada tak pendapatan dia melebihi hutang dia. Kalau pendapatan dia duit banyak, hutang dia sikit, dia nak buka cawangan, bagi tak? Tak. Jawab dia kata tak bagi. Tak bagi juga. Mana boleh kan? Hatta kalau dia banyak duit sekalipun tak bagi juga. Dan yang kedua, kita kena tengok, sebab kita sebagai isteri, sama ada isteri ke suami ke, sebab kita ni kaki tangan kerajaan, bila macam tu dia senang nak buat financing, buat loan tadi tu. Sebab kita tak nak macam mana apa yang berlaku, kita sebagai penyewa awam buat loan tanpa kita sedar. Suami yang uruskan. Dan kebetulan ada sindiket pula yang didalangi oleh orang-orang tertentu, yang dia kata, "Boh, kalau boh nak buat, boh ambil bini boh kerajaan kan, ambil dia punya IC je, hak lain tu kita buat." Sebab mereka boleh buat, contoh slip gaji AMN tu senang je orang buat, tak perlu butiran lanjut pun, tapi dia boleh buat. Last kali kita tak tahu yang kita sebenarnya buat hutang, bantu suami kita nak beli kereta besar, motor besar. Ramai yang berlaku, ramai yang buat, dan dia tak tahu lah ada rupanya hutang kat sini. Bank ni masa bila aku buat ni? Tak tahu. Sama juga kadang-kadang sebelum ni lah ada bank hak nakal, kita buat loan begini, dia selit sekali dengan kredit card, dan kredit card tu pula orang lain pula pakai, ada juga. So kat situ kita tahu, kalau orang lain tu pakai bayar saja tak apa, tiba-tiba kita tengok ada hutang, jam. So kita kena buat carian CCRIS. Sama juga kalau kita sebagai ibu bapa yang ada anak kita ni tengah nak mencari pasangan, kita boleh buat semakan bankruptcy. Bayar RM15 je dekat insolvensi tu, dalam portal tu kita buat. Sebab apa tuan-tuan, khususnya mereka-mereka yang agak berumur lah, kan, kalau calon menantu baru habis belajar, payahlah dia nak kena bankrupt. Ini kadang-kadang duda kan, anak kita berkenaan dengan duda, anak dua, umur dah 30-an, buat semakan dulu, biarlah. Kita kena buat lah, kita sebagai mak ayah. Selain daripada laporan kesihatan, pengesahan HIV dan juga thalassemia, kita syaratkan juga anak kita ni tolong buat carian bankrupt terhadap calon tok lakimu, binimu. Sebab apa tuan-tuan? Risikonya agak besar. Masalah yang akan timbul besar kalau melibatkan keuangan.
sakit, pening, insyaAllah kita boleh cover lagi. Kalau keuangan, orang lelaki ada duit lebih, rasa dia dah hebat, rasa dia kaya, mula dia nak cari cawangan baru. So yang itu yang kita tak nak. Kalau yang perempuan pula sama je kan, tapi kita tak nak. Kadang-kadang kita ni terleka dan juga terpedaya bila kita tahu calon menantu kita tu, oh, orang berniaga, ada bisnes sendiri, ada kedai, ada itu. Tahu tak yang mereka ini terdedahkan hutang? Kita tak tahu. Umur 35, rupa-rupanya dah ada petition ke bankruptcy dimasukkan sebab niaga dulu. Hutang tak bayar, ataupun dia jadi guarantor pada kawan dia, business partner, tak bayar. Adakah kita nak bawa dia masuk dalam keluarga kita yang mengakibatkan anak kita mungkin akan sengsara? Dan kerana kita tak nak anak kita sengsara, kita sendiri akan bantu dari sudut kewangan. So benda ni kena hati-hati. Sebab banyak tuan-tuan pengalaman kita kendalikan kes-kes yang melibatkan kewangan, memang kadang-kadang last dia orang akan berpisah. Dia tak akan ada persefahaman lagi dah. So penceraian lah last resort dia. Kadang-kadang kesian lah kan, lelaki tu kadang-kadang dia tak tahu kan, terkena, terpedaya kan. So itulah benda ni. Okay, next ada kita. Next. Okay, sebelum tu saya nak sentuh sikit berkenaan dengan Bitcoin. Saya percaya tuan-tuan semua ni ada yang berminat dan mungkin ada yang dah minta pun, dah ajak pun tuan-tuan untuk masuk pada Bitcoin ini. Kripto, bukan Bitcoin, kripto, mata wang kripto. Yang tadi UMX pun kripto juga. Maknanya dia ada menawarkan satu pelaburan yang kononnya macam saham lah. Masuk pelaburan ini, masuk 1,000 untung, masuk 300 untung RM1,000. Dalam tempoh berapa lama? 3 jam. Sebab dia kata kripto ni very fluctuate. Dia punya perubahan harga dia terlalu drastik dan pantas. Jadi kalau kena cara 3 jam kita balik modal. Bukan balik modal, untung 100%, 300%. Yalah, masuk 300, untung 1,000, takkan 300%. Kan? Jadi tuan-tuan kena hati-hati sebab untuk urus niaga kripto ini dia ada agensi yang mengawal selia, which is Suruhanjaya Security. Dan kita hanya boleh trading dalam, kita panggil exchange DAX, Digital Asset Exchange, yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa ni saja. Sebab tuan-tuan banyak Bitcoin ni dia kripto ni dia timbul selepas forex. Tuan-tuan ingat kan, 4-5 tahun kebelakangan di Terengganu dulu famous dengan Tok Belagak. Tok Belagak tu antara kes yang saya kendalikan juga dulu. So kita dah berjaya ambil tindakan dan dia collapse dengan sendirinya. Ada Highway Group kan. So memang zaman saya servis dulu, inilah kerja saya. Kiranya macam scam buster kan. Dan kita cerita juga kepada public untuk isu-isu macam ni lah, untuk elakkan diri dengan macam ni. Yang mana kes yang kita dalam siasatan tu kita tak sebut lah kan, tapi kita bagi ciri-ciri dia. Tapi ini saya boleh sebut lah, semua kes-kes tu semua dah habis dah. Ada yang kena tindakan, macam kes Geneva Gold, kes Tok Belagak, Jalatama, skim Tontager. Banyaklah benda-benda ni. Kalau tuan-tuan tengok tak habis. Forex. Sebab kadang-kadang dia orang ni dia create saja sistem yang seolah-olah wujud, tapi sebenarnya semua masuk kantong dia orang sendiri. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan dalam Facebook khususnya, yang saya jumpa banyaklah, sebab saya pengguna tegar Facebook kan. Ada iklan-iklan yang kata, oh, pelaburan patuh syariah untung dalam tempoh 2 jam. Tuan-tuan, nak dapatkan syariah approve ni dia bukannya mudah. Dia kena terhindar daripada maisir, riba dengan gharar. Maisir judi, riba is riba lah faedah. Gharar ni tak pasti.
Kalau skim yang tadi tu masuk 300, untung 1,000 dalam tempoh 2 jam, bisnes apa ni? Bisnes niaga orang pun belum tentu dapat 3 jam untung banyak tu. Ini dia kata boleh buat, kan? Jadi memang payahlah nak kata syariah. Cuma ni kadang-kadang dia orang gunalah gambar-gambar ustaz-ustaz, mufti, kan, letak kononnya, oh mereka inilah yang nak approve skim kita ni sebagai patuh syariah. Dia letak je gambar, kan? So kena hati-hatilah tuan-tuan. Dan semua benda ni tuan-tuan, saya sebut kaitannya kita dengan penjawat awam. Yang pertama, kita akan kerugian dari sudut wang ringgit. Itu sudah pasti. Kalau kita kena tipu, memang kita akan rugi wang ringgit. Bila dah rugi, dah serabut kepala, prestasi kerja kita akan tergendala. So bila kali pertama hantar surat amaran, kali kedua surat amaran, kali ketiga panggil domestic inquiry, kali keempat akan ditamatkan perkhidmatan. Iaitu kalau kita kena tipu. Okey, yang kedua yang lebih parah, kalau kita jadi keldai akaun. Macam kes tadi, akaun kita digunakan untuk tujuan yang salah. So kita didakwa di bawah Seksyen 411424. So biasanya sebagai kakitan kerajaan yang didakwa di mahkamah, dia akan digantung perkhidmatan dulu. Betul? Gantunglah dulu. Paling lemah sekali pergi cold storage. Letaklah mana-mana jabatan, duduklah situ sehingga siasatan selesai. Tapi kebanyakan mereka ini digantung perkhidmatan. Lepas tu mulalah dikaitlah pula, kes tak datang kerja, kes gaduh dengan kawan sekerja, macam-macam lah. Last sekali kita kena buang. Cuma nak sebut, kalaulah kita didakwa di bawah kesalahan jenayah, kalau tuan-tuan dikenakan hukuman denda melebihi 1,500 atau penjara, maka secara automatik, ingat tak tuan-tuan masa tanda tangan perkeliling perkhidmatan awam dan juga surat terima kerja hari tu, kan dia ada sebut sekiranya sabitan jenayah dibuat ke atas kamu, secara automatik kamu akan dilucutkan jawatan. Ada satu kes tuan-tuan, dia terlibat dengan isu macam ni, amla dan juga isu keldai akaun. Duit gaji masuk, kerajaan bayar gaji tiap-tiap bulan, dia masuk je. Tapi kerana akaun itu telah di-tag ataupun ditahan di bawah amla, maksudnya dia tak boleh keluarkan duit dalam akaun dia. Dia nampak je lah duit tu masuk, gaji masuk tiap-tiap bulan, 25 hari bulan, download AMN, dapat slip gaji kan. Tengoklah 4,000 sebulan masuk, tapi scam pun tak boleh keluar kerana akaun telah ditandakan atau disekat di bawah undang-undang. So tak boleh buat apa lah, terkumpul lah. Kalau setahun dia kena setahun lah, tak boleh buat apa-apa. So belum hutang lagi, hutang kereta apa semua tu, silap-silap kena tarik macam-macam. Jadi tuan-tuan, kaitan dia dengan kita ni kena hati-hati. Jangan sampai kita terlibat sama ada sebagai keldai akaun atau mangsa. Biasa kalau keldai akaun ni dua-dua, rugi duit pun dia kena, rugi masa depan pun dia kena. Kalau setakat kita menjadi mangsa penipuan, rugi duit je lah. Duit insyaAllah boleh cari, tapi masa tu tak dapat. Kita balah dengan anak bini, tu belum cerita lagi kan. Jadi itulah tuan-tuan, sedikit hari ni. Minta maaf saya ada terlebih 7 minit ini perbincangan berkenaan dengan scammer. Kalau tuan-tuan perasan kat situ, saya ada juga platform saya kat situ. Ada Namco Law, ada Posa Official. Tuan-tuan boleh pergi dekat platform itu. Saya ada share banyak input-input berkenaan dengan scammer dan juga berkenaan dengan topik-topik kepeguaman lah. Isu-isu jual beli tanah, kan, bayaran macam mana, isu perjanjian kalau perniagaan. So saya ada, tuan-tuan boleh lah, kalau boleh like dan share lah. Like dan share saya punya platform tu. Paling tidak hari ni ada pukul 50 orang ni, ada kot penambahan saya punya follower saya 50 orang. Tolonglah.
Untuk kita share lah. Kalau bermanfaat perkongsian saya, mohon dipanjang-panjangkan. InsyaAllah dalam biasa kalau YouTube saya akan siarkan balik ceramah-ceramah saya, sama ada di jawatan kerajaan, di masjid, kuliah saya, ada dalam tu. Dalam TikTok ni saya pendek-pendekkan poin-poin yang saya rasa perlu orang lain. Sebab TikTok ni target dia orang muda. Orang muda ni dia tak nak lama-lama, dia tak nak menanggung macam kita dengar sebiji-sebiji, tak nak, dia nak cepat, kan? Cepat, pantas dan untung besar. Itu target-target dia lah. Okay? So itulah tuan-tuan, saya mohon maaf ambil masa sedikit. Mungkin nanti lepas ni kita ada sesi soal jawab lah kot, kan? Jadi saya tutup dulu dengan sesi pertama ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.